Jangan lupa subscribe channel saya, Puan Tong. Terima kasih. Salam sejahtera. Hari ini anda bersama dengan saya, Puan Tong, untuk belajar Sains Tingkatan 2, Tajuk 5, Air dan Larutan. Kesan bendasing terhadap takat didih dan takat beku air. Air tulen mempunyai takat didih 100 darjah Celsius dan takat bekunya 0 darjah Celsius. Walau bagaimanapun, kesan bendasing contoh penambahan garam akan menyebabkan takat didih meningkat, tetapi takat bekunya akan menurun, iaitu takat didihnya akan melebihi 100 darjah Celsius dan takat bekunya akan jadi kurang daripada 0 darjah Celsius. Contohnya negatif 2 darjah Celsius ataupun sebagainya. Okey, contoh kita tengok cara kita mengendalikan eksperimen untuk menentukan kesan bendasing ke atas takat didih dan takat beku. Di sebelah kiri adalah eksperimen untuk kita menunjukkan kesan bendasing ke atas takat didih air. Okey, contoh takat didih untuk air suling di sini ialah 100 darjah Celsius. Tetapi takat didih untuk air yang telah kita tambah dengan bendasing iaitu garam, suhu takat didihnya sudah meningkat pada 106 darjah Celsius. Manakala kita tengok sebelah kanan pula untuk menentukan takat beku. Air suling sebenarnya dia akan membeku pada 0 darjah Celsius, manakala apabila kita tambah dengan garam, apa yang kita dapati takat bekunya sudah menurun sehingga mencapai negatif 6 darjah Celsius. Adakah semua mesti negatif 6 darjah Celsius? Tidak. Bergantung kepada kuantiti bendasing yang kita tambah. Kesimpulan yang kita boleh buat di sini ialah kesan bendasing akan menyebabkan takat didih air meningkat, takat beku air menurun. Okey, seterusnya kita nak tengok ialah penyejatan air. Apa itu penyejatan air? Penyejatan air ialah proses yang berlaku di permukaan air yang menyebabkan air dalam keadaan cecair telah bertukar kepada bentuk gas. Okey? Jadi penyejatan air berlaku pada sebarang suhu dan molekul-molekul air di permukaan akan bergerak lebih cepat dan terbebas ke udara. Kita akan dapati contoh kalau kita letakkan satu bekas air lama kelamaan, walaupun kita tak nampak apa yang berlaku, tapi isi padu air dalam bekas tadi akan jadi semakin sedikit. Okey, contoh dalam fenomena kehidupan seharian kita, selepas hujan ada takungan air dan apabila suhu semakin meningkat, kita dapati takungan air tadi akan semakin hilang. Pernah tak kita terfikir ke mana air itu pergi? So sebenarnya prosesnya ialah penyejatan sebab kita tidak nampak pembentukan gelembung. Sebab dia hanya berlaku pada permukaan air sahaja. Jadi kalau kita tengok penyejatan dia hanya berlaku pada permukaan. Tapi kalau pendidihan kita boleh nampak sebab terbentuknya gelembung-gelembung udara di keseluruhan cecair. Di sini kita boleh tengok beberapa proses yang berlaku, contohnya penyejatan, iaitu air daripada sungai, laut, tasik dan sebagainya tersejat ke atmosfera untuk membentuk awan. Dan awan akan terkondensasi dan turun sebagai hujan. Manakala kalau kita tengok pokok pula, dia boleh menjalani proses transpirasi di mana kehilangan air dalam bentuk wap air ke persekitaran melalui daun, melalui liang stomanya. Transpirasi. Di sini kita boleh nampak kita air yang berlaku. Seterusnya kita nak tengok faktor-faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air. Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air.
Okey, yang pertama kita boleh tengok suhu persekitaran. Apabila suhu persekitaran meningkat, kadar penyejatan air juga akan jadi semakin meningkat ataupun semakin tinggi. Luas permukaan air yang terdedah semakin besar, maksudnya kadar penyejatan pun semakin tinggi. Okey, pergerakan udara semakin tinggi ataupun semakin laju, kadar penyejatan air juga semakin tinggi. Dan kelembapan udara semakin rendah, kadar penyejatan air semakin tinggi. Ingat semua adalah tinggi kecuali kelembapan udara. Jadi di sini kita boleh tengok sebab apa apabila kita jemur kain, kita akan kalau boleh jemur di bawah cahaya matahari yang terik. Ini disebabkan semakin tinggi suhu persekitaran, semakin tinggi kadar penyejatan air. Maksudnya semakin cepat pakaian kita jadi kering. Kita boleh tengok di sini dia menunjukkan anak panah. Bilangan anak panah ni semakin banyak bermaksud kadar penyejatan yang semakin cepat. Contoh, ni adalah luas permukaan yang terdedah. Luas permukaan air yang terdedah semakin besar bermaksud semakin tinggi kadar penyejatan air. Semakin laju pergerakan udara ataupun semakin bertambah pergerakan udara, semakin tinggi kadar penyejatan air. Contoh di sini kalau kita pasang kipas, kadar penyejatan lebih tinggi daripada yang tidak ada kipas. Faktor seterusnya ialah kelembapan udara. Ingat, semakin rendah, ni satu-satu semakin rendah kelembapan udara, semakin tinggi kadar penyejatan air. Yang lain semakin tinggi, semakin cepat, semakin tinggi, semakin tinggi. Okey, tetapi untuk kelembapan udara semakin rendah, semakin cepat ataupun semakin tinggi kadar penyejatan air. Dia menggunakan kertas kobalt klorida lembap. Kalau lembap warnanya merah jambu. Tetapi apabila kering dia akan jadi biru. Bermaksud kita akan tengok yang mana kering dahulu. Okey, kalsium klorida kontan sebenarnya menyerap kelembapan. Bermaksud apabila dia menyerap kelembapan, dia akan menyerap wap-wap air, menyebabkan kelembapan udara dalam balang ni adalah lebih rendah. Kesannya kertas kobalt klorida lembap akan menjadi lebih cepat biru berbanding dengan balang yang sebelah kiri. Okey, ingat kertas kobalt klorida kontan sebenarnya diperbuat daripada sebuk kobalt klorida, bahan yang sensitif dengan kehadiran air. Sekiranya kering berwarna biru, kalau basah ataupun lembap akan menjadi merah jambu. Ingat, kelembapan udara semakin rendah, kadar penyejatan air semakin tinggi. Okey, kita tengok faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan. Yang pertama, apabila suhu persekitaran meningkat, kita dapati molekul-molekul air di permukaan memperoleh lebih banyak tenaga. Dan apabila dia memperoleh lebih banyak tenaga, dia boleh bergerak dengan lebih pantas. Dan last sekali, dia mudah terlepas untuk ke udara. Jadi, kadar penyejatan akan meningkat. Okey, yang kedua kita tengok dari segi faktor luas permukaan air yang terdedah. Apabila luas permukaan air yang terdedah lebih besar, lebih luas, dia akan menyebabkan lebih banyak molekul air boleh terlepas ke udara. Dan ini akan meningkatkan kadar penyejatan air. Okey, kita tengok faktor yang ketiga, pergerakan udara. Ingat, pergerakan udara akan membawa wap air di udara ke tempat lain. Bermaksud tiupan angin yang kuat menyebabkan udara di permukaan air tadi menjadi lebih kering. Menyebabkan kadar penyejatan tu lebih cepat. Okey, dan seterusnya kita tengok faktor yang keempat, kelembapan udara. Udara kering mengandungi wap air yang sedikit. Oleh itu, udara kering dapat menampung lebih banyak molekul air.
yang terlepas dari permukaan air. Jadi kadar penyejatan akan meningkat sekiranya kelembapan udara rendah. Okey, saya biasa suka mengingatkan anak-anak pelajar, apabila kita sudah kenyang, kita tidak boleh makan banyak lagi. Samalah, kalau istilah kenyang tu sama dengan kelembapan udara. Apabila kelembapan udara tinggi, bermaksud kadar penyejatan akan jadi menurun. Dan sebaliknya. Apabila kelembapan udara rendah seperti mana, kita tak makan lagi, tak ada lagi makanan dalam perut kita. So, apa yang terjadi? Kita boleh makan dengan lebih banyak. So, di sini kelembapan udara yang rendah menyebabkan kadar penyejatan air meningkat. Okey, kita tengok aplikasi penyejatan dalam kehidupan seharian. Okey, yang pertama kita boleh tengok dalam pengering rambut. Yang kedua, kita boleh tengok kita jemur pakaian. Yang ketiga, kita boleh tengok hasil pertanian, contohnya biji kopi, buah koko dan sebagainya. Yang keempat, hasil tangkapan, contohnya hasil tangkapan laut seperti ikan, udang, sotong dan sebagainya. Pembuatan garam. Okey, kita boleh tengok yang pertama, mengeringkan rambut yang basah. Pengering rambut sebenarnya dia boleh mengeluarkan udara yang panas. Apabila udara panas, bermaksud suhu yang lebih tinggi. Suhu yang lebih tinggi akan mempercepatkan proses penyejatan air. Bermaksud rambut akan jadi lebih cepat kering. Okey, yang kedua kita tengok, kita mengeringkan pakaian yang basah. Pakaian yang kita sidai di ampaian, biasa kita akan sidai dengan kita akan buka. Okey? Maksudnya luas permukaan terdedah yang besar. Jadi pakaian akan jadi kering dengan lebih cepat. Mengeringkan hasil pertanian. Hasil tanaman dikeringkan di bawah cahaya matahari yang terik. Sebab apa? Sebab cahaya matahari yang terik ini suhu dia lebih tinggi. Apabila suhu lebih tinggi, hasil tanaman kita boleh kering dengan lebih cepat. Contoh biji kopi, okey, dijemur di bawah cahaya matahari yang terik, kopi, daun teh dan sebagainya. Kita boleh tengok. Ini contohnya lada kering, pembuatan lada kering. Mengeringkan hasil laut, contohnya ikan. Bukan setakat ikan lah, sebenarnya udang, sotong dan sebagainya pun sama. Okey, ikan kering contohnya biasa dia akan belah. Sebenarnya dia belah tu untuk tujuan apa? Untuk meningkatkan luas permukaan terdedah. Bermaksud seperti mana kita jemur kain lah, kita kena buka luas. Apabila luas permukaannya terdedah yang besar, apa yang terjadi? Dengan cahaya matahari yang terik, iaitu suhu yang tinggi, dia akan menyebabkan ikan yang kita jemur tadi cepat kering. Okey? Sama juga kalau sotong dan sebagainya. Okey, seterusnya pembuatan keropok ikan. Keropok ikan dikeringkan di bawah cahaya matahari yang terik. Kerana cahaya matahari yang terik ini suhu yang lebih tinggi, bermaksud keropok ikan akan kering dengan lebih cepat. Satu lagi pembuatan garam. Okey, pembuatan garam maksudnya garam laut kita boleh peroleh daripada air laut melalui kaedah penyejatan air. Apabila air tersejat, yang tinggalnya garam. Sekian sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jumpa lagi. Bye. Jangan lupa subscribe channel saya, Puan Tong. Terima kasih.